Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا.
Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thakilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, atau kama qal. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Mu'az bin Jabal ataupun dia lebih dikenali dengan nama Abu Abdurrahman. Dia di antara orang yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang yang di antara yang terawal masuk Islam. Dia di antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada sebut bahawa Mu'az bin Jabal ini adalah satu orang yang paling alim daripada umat Nabi dalam hal halal haram. Dia kelahiran Madinah. Dia bukan orang Mekah. Dia kelahiran Madinah. 72 orang grup pertama daripada Madinah mai ke Mekah untuk nak jumpa Nabi, untuk nak masuk Islam di depan Nabi dan untuk bai'ah, berjanji sumpah setia dengan Nabi. Di antaranya ialah Mu'az bin Jabal. Dia pernah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Talib, ataupun dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar. Tuan-tuan biasa sampai di Jordan, ada kubur dia di sana. Kubur Ja'far bin Abi Talib ataupun Ja'far At-Tayyar. Dia kata, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Mu'az wa Ja'far. Nabi telah menjadikan mereka ni saudara, iaitu di antara Mu'az bin Jabal dengan Ja'far bin Abi Talib. Nabi jadikan mereka ni saudara. Mu'az bin Jabal juga telah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi duta Nabi, dihantar ke Yaman. Ramai-ramai sahabat yang ada, Nabi pilih dia. Maknanya dia ni ada banyak keistimewaan. Dia dihantar ke Yaman dan apabila dia sampai di sana, Raja Yaman pun mai masuk Islam, musababkan dakwah Mu'az bin Jabal. Dia wafat ataupun dia mati awal, umur sekitar 30-an. Sebahagian riwayat kata 33, sebahagian riwayat kata 38. Dia mati awal dan dia mati di Jordan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Mu'az bin Jabal satu hari dia dapat peluang untuk musafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, fa asbahtu yauman qariban minhu. Mu'az bin Jabal kata, satu pagi aku dapat peluang pergi duduk dekat dengan Nabi. Wa nahnu nasir, ketika itu kami dalam perjalanan, kami di dalam musafir lagi. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Bila dia dapat saja peluang pergi dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak cerita dekat saya apakah satu amalan yang kalau saya buat, saya dapat syurga
dan saya dijauhkan daripada neraka. Untuk itu budaya para sahabat Nabi, mereka tak tanya benda lain, mereka nak tahu macam mana cara nak masuk syurga. Bila dia dapat dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu apakah satu amalan untuk saya buat yang dengan amalan itu saya dapat syurga dan saya selamat daripada masuk neraka?" Nabi kata, "Laqad sa'altani an azim." Nabi kata dekat dia, "Wahai Muaz, hang tanya aku ni satu benda besar. Cerita kata kita boleh masuk syurga, ini cerita besar. Cerita kata kita boleh lepas daripada masuk neraka, ini cerita besar. Lebih besar daripada segala-gala cerita yang ada dalam dunia ni. Kalau kesudahan kita masuk syurga, makna kita mendapat satu kesudahan yang besar. Kalau kesudahan kita esok, kita selamat daripada terhumban ke neraka, bermakna kita mendapat satu kesudahan yang besar. Nabi SAW kata, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih." Nabi kata walaupun cerita nak masuk syurga ini cerita besar, tapi mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah. Nabi kata nak dapat masuk syurga ni mudah. Mudah kepada siapa? Mudah kepada orang yang Allah bagi kemudahan dekat dia. Macam kita nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik ni mudah. Mudah kalau Allah nak bagi kita jadi baik. Berapa banyak manusia yang teringin, yang berazam nak jadi baik tapi tak boleh jadi baik. Itu sebab di antara doa yang kita duk baca lepas kuliah, kita kata Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, bagilah kami ni jadi orang yang faham agama. Pasal apa? Bila Allah buka hati kita untuk kita faham agama, insya-Allah itu jalan mudah kita jadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik, nak masuk syurga mudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, benda yang mesti kena buat satu, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah. Jadi abdi Allah. Abdi maksud dia apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar apa Tuhan kata, kami dengar apa Nabi kata, kami taat. Nombor satu sekali, Nabi kata, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah. Abdi diri kepada Allah. Jangan syirik Allah dengan apa benda pun. Wa tuqimus salah. Nabi kata semayang, jangan tinggal. Waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, waktu lapang, waktu sibuk, waktu hujan, waktu kemarau, semayang. Wa tu'tiz zakah. Cukup syarat, cukup nisab, cukup haul, keluar zakat. Jangan sayang duit, kerana itu bukan duit kita, itu duit fakir miskin. Wa tasumu Ramadan. Bulan Ramadan mesti puasa. Wa tahujjul bait. Cukup duit, sehat tubuh badan, buat haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pertama sekali Nabi bagi tahu 5 rukun Islam ini wajib ditunaikan. Summa qala Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair. Nabi pula tanya kepada Muaz. Nabi kata, wahai Muaz, mau tak mau aku nak cerita dekat engkau pintu-pintu kebaikan? Mau tak mau aku nak bagi tahu dekat hang benda-benda yang baik yang kalau hang buat, hang jadi orang baik. As-saum
junnah. Nabi kata puasa sunat, puasa itu perisai. Orang yang rajin puasa, dia ada shield, dia ada satu perisai yang menyelamatkan dia daripada buat benda tak elok. Bukti dia apa tuan-tuan? Bila kita puasa dalam bulan Ramadan, kita agak terpelihara. Kita tak bercakap benda tak elok, kita tak bohong orang. Pasal apa? Pasal kita tahu kita puasa. Orang puasa tak boleh buat benda tak elok. Lagi banyak puasa, lagi terpelihara kita daripada buat benda tak elok. Maka Nabi SAW kata, pintu kebaikan ialah puasa. Bila kita puasa, kita macam langkah masuk dalam satu daerah kebaikan. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Yang kedua, kata Nabi SAW, belajar bagi sedekah. Pasal apa? Sedekah itu boleh memadam dosa. Kita tak boleh bagi 1,000, kita bagi 100. Kita tak boleh bagi 100, kita bagi RM10. Kita tak boleh bagi RM10, kita bagi RM1. Belajar ringan-ringankan tangan memberi. Maka sedekah itu, kata Nabi SAW, tudfi'ul khati'ah. Dia boleh memadam dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar. Seperti mana air boleh padam api. Bila ada api, kita ambil air setimba ceruk, terpadam api. Macam itulah kalau kita sedekah, terpadam dosa. Wassalatul rajul min jawfil lail. Dan pintu kebaikan yang ketiga ialah satu orang yang rajin-rajinkan diri sembahyang malam. Tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Habis-habis setahun sekali. Biasakan diri jaga pukul 3, pukul 4 pagi. Allahu Akbar. Tahajud. 2 rakaat cukup. Jangan tamak, jangan haloba. 2 rakaat cukup. Kita cuma perlu masa 10 minit untuk nak bangkit, untuk nak masuk pancong, untuk nak gosok gigi sikit, untuk nak ambil wudu, untuk nak keluar mai, untuk nak hempang sejadah, untuk nak Allahu Akbar. 2 rakaat yang ringan, itu pintu kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kemudian memetik ayat daripada surah Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tu menceritakan tentang orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik itu ialah orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang tengah malam dia sanggup untuk nak menjauhkan lambung dia daripada tempat tidur. Maksud dia sanggup bangkit semayang tengah malam. Setidak-tidaknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Tuhan bagi dekat kita ni tak tahu nak abang tuan-tuan. Allah bagi kita sehat ni pun tak boleh nak bayar lah. Untuk saya cerita tentang duit ringgit, untuk saya cerita tentang nikmat keluarga, untuk saya cerita tentang nikmat ada kerja, ada gaji, ada pendapatan, ada rumah, ada keamanan dalam negara. Untuk saya cerita yang tu semua. Allah bagi kita sehat ni pun cukup dah. Di ketika hospital tak ada katil kosong. Tuan-tuan jangan kata hospital Seberang Jaya, tuan-tuan jangan kata General Hospital Penang. Tuan-tuan pergi sampai Kuala Lumpur, sampai HKL, tuan-tuan pergi sampai Hospital Serdang di Kuala Lumpur, katil kosong tak ada.
ramainya orang sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sehat. Tak bolehkah sebulan sekali bangkit 5 minit, 10 minit sujud sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih. Nabi kata, Muaz, mau dah aku nak habaq dekat hang satu benda yang sangat fundamental, satu benda yang sangat essential, satu benda yang sangat penting daripada segala-gala benda. Wa amudih, wahai Muaz, mau tak mau aku nak cerita dekat hang benda yang menjadi amud. Kita dulu dengar orang kata as-salatu imaduddin. Imad, amud, makna dia apa? Tiang. Satu benda yang menjadi pilar, yang menjadi tiang kepada kehidupan kita. Wa zirwati sanamih. Dan aku nak cerita dekat hang, wahai Muaz, benda yang menjadi puncak, yang menjadi kemuncak. Zirwatu sanami. Sanam dalam bahasa Arab ni, sanam tu bonggoi unta tu. Bonggoi unta tu hak atas, tempat paling tinggi pada unta tu, bonggoi dia tu dia panggil sanam. Nabi SAW kata kepada Muaz bin Jabal, Muaz, aku nak bagi tahu dekat 3 benda. Yang pertama, perkara yang paling fundamental, benda yang paling penting. Yang kedua, tiang dia. Dan yang ketiga, kemuncak dia. Kata Nabi SAW, ra'sul amril Islam. Nabi kata benda yang paling penting dalam hidup kita ialah Islam. Islam yang Allah bagi kat kita ni, Allah bagi kat kita tuan-tuan. Berapa ramai manusia dalam Malaysia, dalam dunia yang Allah tak bagi Islam. Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia berpengaruh, Allah bagi dia popular, Allah bagi macam-macam dekat dia. Allah tak bagi Islam dekat dia. Kerana Islam tidak ada, tidak masuk syurga. Tidak ada guna kekayaan, tidak ada guna kedudukan, tidak ada guna populariti, tidak ada guna segala-galanya. Pasal apa? Pasal tidak ada Islam. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada Muaz, wahai Muaz, benda yang paling important, benda yang paling penting sekali ialah Islam. Jaga Islam. Jangan sampai terlucut Islam daripada kamu. Maksudnya apa? Allah sudah bagi Islam. Jangan murtad. Jangan buat benda yang boleh menyebabkan kita murtad. Wal'iyazu billah min dhalik. Wa amuduhu salah. Nabi kata tiang kepada Islam ialah sembahyang. Wa dhirwatu sanamihil jihad. Dan kemuncak kepada segala-galanya ialah kesanggupan untuk berjihad. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taratu Nabi habang pun berasa habis dah. Berasa, bukan kata Muaz, kita yang baca hadis ni pun sampai takat tu Nabi habang kita rasa macam komplit dah. 5 rukun Islam nak kena jaga, 3 benda yang menjadi pintu kebaikan, disuruh kepada kita ni supaya puasa, disuruh kepada kita ni supaya bersedekah, disuruh kepada kita ni supaya bangkit sembahyang malam. Kita dengar yang tu kita rasa banyak dah hak Nabi bagi tahu, cukup dah. Tiba-tiba Nabi SAW kata, wahai Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Nabi kata, wahai Muaz, mau tak mau aku nak habaq dekat hang benda yang kontrol semua hak aku habaq tadi.
Aku habaq dekat hang 5 rukun Islam yang kena buat. Aku habaq dekat hang 3 perkara yang menjadi pintu kebaikan. Aku habaq dekat hang ni segala tiang dia segala semua Islam nak kena jaga. Tapi aku nak bagi tahu dekat hang ada satu benda yang kontrol semua yang aku sebut tadi. Qultu bala ya Nabi Allah. Muaz kata, tentu aku nak tahu apakah benda yang paling penting ini ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanih. Nabi jelal lidah, Nabi tunjuk lidah dia. Nabi jelal lidah dekat Muaz, Nabi tunjuk lidah. Fa akhadha bilisanih. Ni Nabi kata, kuffa alaika hadha. Nabi kata, Muaz, jaga benda ni. Jaga lidah ni. Qultu ya Nabi Allah. Muaz bila dengar macam tu dia kata, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Muaz kata, ya Rasulullah, adakah every single word yang terbit di mulut kita ni Allah akan ambil kira dan boleh menjadi punca kepada kita masuk neraka? Muaz tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah lidah ni, adakah benda yang kita duk bercakap hari-hari, adakah perkataan yang kita duk keluar hari-hari ni, adakah benda ni boleh jadi punca kita kena azab di hari akhirat esok? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Muaz, sakilatka ummuka ya Muaz. Nabi kata, malang sungguh mak hang yang melahirkan hang, wahai Muaz. Nabi kata. Maksud dia apa? Dalam bahasa kasyaknya orang Arab, bila sebut sakilatka ummuk, maksudnya celaka. Tapi bila kita buat terjemahan tu, ada orang nanti SMS saya. Saya biasa terjemah macam tu sebab itu maksud dalam bahasa Arab. Bila Arab marah, dia kata sakilat ka ummuk. Maksudnya celaka hang. Ada orang SMS saya, dia kata takkan Nabi kata celaka ke orang? Masalah pula. Tapi maksud perkataan tu itulah. Kalau kita terjemah perkataan dia sakilat ka ummuk, maksudnya malanglah mak hang yang melahirkan hang, kemudian hang ni mati. Malang mak hang. Itu maksud perkataan tu. Tapi maksud dia, cara kasarnya, Nabi kata dekat dia, celaka hang wahai Muaz. Takkah hak tu pun hang tak tahu? Itu maksud dia. Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, Muaz, hang tak tahukah berapa ramai manusia di hari akhirat esok disembamkan muka mereka dan hidung mereka ke neraka semata-mata kerana lidah yang tak jaga. Muaz, hang tak tahukah di hari akhirat esok berapa ramai manusia kena masuk neraka pasal lidah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan hadis itu. Yang pertama, 5 perkara yang menjadi rukun Islam, by hook or by crook, kena buat. 5 perkara yang menjadi rukun. Rukun ni maksud dia apa tuan? Rukun ni maksud dia apa? Maksud dia, ketiadaan benda tu batal ibadah. Itu rukun. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dia panggil apa? Rukun semayang. Kalau satu orang nak semayang, dia tak mau sebut Allahu Akbar. Dia pipi, dia kiam saja. Dia tak sebut Allahu Akbar. Sah tak semayang dia? Semayang dia tak sah. Pasal apa? Pasal Allahu Akbar itu rukun. Rukun by hook or by crook. Kok mana cerita pun kena buat. Rukun Islam mesti kena buat. Kecuali yang tertentu tadi, zakat, kalau sekiranya cukup haul, cukup nisab, keluar zakat. Haji, kalau ada kemampuan, tunai haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kedua, 3 perkara sunat. Sedaya upaya cuba buat. Apa dia? Puasa sunat,
sedekah, sembahyang sunat, sebaik-baiknya tengah malam. Sedaya upaya buat. Tuan-tuan, orang mati muda ramai lah ni. Duk mati umur 30-an, 40-an, dalam zaman lah ni ramai. Duk elok-elok, duk sihat-sihat, tak bersebabkan sakit, mati. Semalam, Allahyarham bekas pensyarah saya di universiti dulu, Profesor Madya Dr. Zaki Ibrahim di Kelantan. Meninggal, tak sakit, duk sihat elok-elok. Nak mai kuliah maghrib, adik dia pergi ambil dia, nak pergi ambil dia di rumah, nak bawa pergi masjid kuliah maghrib, pergi meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hari dia, kita tak tahu hari kita. Yang ketiga, perkara yang paling penting, Islam. Apa cerita pun, jaga Islam. Jangan sampai rosak dia. Kerana rosak Islam, kita tidak ada tempat di syurga. Yang keempat, agama tidak akan tertegak kalau tidak sembahyang. Orang minta derma untuk nak tolong mangsa banjir, kita bagi 100,000. Kita ada duit, kita bagi 100,000. Tapi kita tak sembahyang. Agama kita tidak ada tiang. Macam mana bangunan nak berdiri tanpa tiang? Yang kelima, tapi semua benda yang kita sebut tadi boleh rosak semata-mata kerana angkara lidah. Pelihara lidah kita sebaik-baiknya. Zaman hari ini bukan lidah, WhatsApp, Telegram, Facebook. Ini punca kerosakan kita. Bukan kita karang, bukan kita buat apa pun. Kita tolong forward benda tak betul ya. Cukup. Kita tak karang benda tu, kita tak fikir susah payah untuk nak buat benda tu. Memadai dengan orang hantar kat kita, kita hantar kat grup lain. Kalau benda itu tidak betul, kita adalah pengembang fitnah. Sama macam orang yang berjalan hulu hilang, mulut duk fitnah orang. Sama, tetapi fitnah berlaku dalam bentuk moden hari ini. Sekali tekan aja, lepas dekat 200 orang yang duk ada dalam grup dia. Itu punca manusia terhumban ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan di antara benda yang perlu kita sebut ialah apa? Nak sedekah ke, nak keluar zakat ke, nak pergi haji ke, kena ada duit. Duit ini adalah satu benda yang susah bercakap. Tak ada dia susah, ada dia pun susah. Satu orang hantar mai satu peringatan dekat saya. Dia kata falsafah duit. Duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Saya baca, dia mesengai juga. Betul juga. Baca lagi, dia kata duit tak boleh beli kasih sayang. Kasih sayang, duit tak boleh beli. Tapi tak ada duit, kasih sayang boleh melayang. Baca, duk fikir saya. Betul. Apa kata Hindustan kata apa? Harta duiti daki dunia hai. Duiti nahi muhabbat chalo hai. Ini. Harta, duit ringgit ni semua dia kata daki dunia. Daki ya, tak ada apa. Tapi duiti nahi muhabbat chalo hai. Duit tak ada, dia angkat tangan, dia belah. Maksudnya apa? Duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi tak ada duit, kasih sayang boleh hilang.
Ni orang hantar ni lah. Betul tak betul, tuan-tuan balik sat lagi baru fikir, jangan fikir lagi lah ni. Dia kata duit tak boleh beli tidur. Duit tak boleh beli tidur. Tapi tak ada duit, dia kata tidur tak lena. Mengarut betul dia ni. Duit tak boleh beli kesihatan, dia kata. Tapi kadang-kadang nak sihat kena ada duit. Tuan-tuan, hari ni tadi abang hospital katil penuh. Hospital yang masih ada katil adalah hospital banyak duit. InsyaAllah ada katil. Baru pergi daftar nama 100 lebih dah. Tekan loceng panggil misi, dia tambah RM60. Dia main gerak kita bangkit, makan ubat, telan 2 biji ubat, bil kita naik. Tu kata, duit tak boleh beli kesihatan. Tapi kalau sekiranya tak ada duit, kita pun susah nak sihat. Duit tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi dia kata kalau tak ada duit, kita susah nak cari ilmu. Tuan-tuan nak main kuliah pun nak kena naik kereta, nak kena naik motor. Kereta nak kena beli, motor nak kena beli. Kereta dengan motor nak kena tuang minyak. Semua duit. Dia kata duit, kadang-kadang orang bodoh nampak cerdik. Pasal dia ada duit. Tapi kadang-kadang dia kata orang cerdik bila tak ada duit nampak macam bodoh. Dia kata. Saya yang ni saya baca 3 kali. Saya betul ke ni? Dia kata. Orang bodoh. Tapi bila ada duit tuan-tuan, nampak dia macam bijak, macam cerdik. Hak cerdik ni. Dengan tak ada duit ni tuan-tuan. Ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata itu, dia kata apa? Duit ni dia kata bukan segala-galanya. Duit ni bukan everything. Tetapi segala-galanya perlukan duit. Dia kata. Pening juga bahasa dia ni. Duit bukan segala-galanya. Maksud bila kita ada duit, bukan kita ada segala-galanya. Ada orang ada duit, tak ada kesihatan. Duit bukan segala-galanya. Dia kata. Tapi hari ini, segala benda nak kena ada duit. Dia kata. Nak buat sambai pun, nak beli, nak kena beli belacan. Belacan pun nak kena beli dengan duit. Tapi duit ni tuan-tuan, kalau sekiranya kita boleh kendalikan dia dengan baik, kebaikan untuk kita. Itu saya cerita dia. Duit ni kalau kita kendalikan dia dengan baik, kebaikan akan dapat pada kita. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 36. Muka surat 36 kita mai perbincangan tentang kiblat sembahyang pada zaman awal Islam. Kita duduk sembahyang ni, kita sedang-sedang, kita cerdik-cerdik, kita sembahyang ni menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Tahukah kita bahawa kiblat sembahyang ini pernah bertukar daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lepas itu balik semula ke Masjidil Haram. Itu ceritanya. Kata dia sesungguhnya adalah pada masa Nabi SAW tinggal dengan sahabat-sahabatnya di Makkah, maka sembahyang mereka itu berkiblatkan Ka'batullahil Haram. Masa Nabi duduk di Mekah, sembahyang menghadap ke arah Kaabah. Kemudian apabila berpindah Nabi SAW ke Madinah, suka ia, yakni suka Nabi SAW kalau boleh sembahyang nak menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Dia ada 2 riwayat. Dia ada 2 cerita. Satu cerita kata Nabi apabila hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Nabi sendiri teringin nak sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Atas alasan apa dia? Madinah
ramai penduduk dia Yahudi. Jadi Nabi SAW ingat kata, kalau sekiranya orang Islam sembahyang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Baitul Maqdis, sedangkan Baitul Maqdis itu adalah tempat suci orang Yahudi. Kut dengan buat macam tu, Yahudi boleh lembut hati, boleh suka kepada Nabi dan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi ingat macam tu. Macam kita hari ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak ambil hati orang bukan Islam. Kita nak buat favor dekat mereka. Kita nak ambil hati mereka. Kita nak buat favor dekat mereka. Last tengok, oh rupanya puak ni tak boleh buat baik. Dia tak erti. Kita berkorban, kita bertolak ansur, kita bertoleransi dan sebagainya. Kadang-kadang tujuan kita tu nak ambil hati mereka. Bagi mereka rasa suka kat kita. Bagi mereka boleh jinak dengan Islam. Kita ingat macam tu. Rupa-rupanya tak. Rupa-rupanya dia lagi sombong bila kita tunjuk berlembut dengan dia. Nabi SAW bila hijrah daripada Mekah ke Madinah, di Madinah ramai orang Yahudi. Hari ini pun kalau tuan-tuan pergi buat umrah, tuan-tuan sampai di Madinah, kalau package yang tuan-tuan ambil itu ada bawa lawatan ke Khaybar. Di situ adalah tempat berhimpun segala Yahudi pada zaman Nabi SAW. Khaybar tempat mereka. Itu sebab sampai jadi perang Khaybar, perang Nabi dengan Yahudi. Bila Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, Nabi duk teringat-ingat kata, kalau sekiranya kita sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa, mungkin dengan itu boleh melembutkan, boleh melunakkan hati Yahudi. Mungkin boleh tarik ramai Yahudi masuk Islam. Nabi duk ingat macam tu. Maka Nabi minta. Itu satu riwayat. Satu riwayat kata, bukan Nabi minta, Allah perintahkan supaya bila Nabi hijrah ke Madinah, dijadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat baru kepada orang Islam. Ada dua. Dua-dua pun ada cerita dalam hadis. Okey. Dia kata apabila dilihat mereka akan dia. Dia kata tadi, maka sukalah Nabi SAW sembahyang menghadap ke hala Baitul Maqdis supaya jinak hati orang-orang Yahudi, dan kata qil bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang suruh Nabi SAW berkiblatkan Baitul Maqdis. Ini dua riwayat. Supaya ada ia lebih hampir kepada membenarkan oleh Yahudi akan dia. Mana bila kita semayang menghadap Baitul Maqdis, Yahudi boleh seronok. Dia kata, tengok orang Islam pun menghadap ke arah tempat suci kita. Dan percaya akan dia, yakni supaya Yahudi percaya kepada Nabi. Apabila dilihat mereka gitu, akan dia berkiblatkan ke Baitul Maqdis. Maka apatah lagi, memang didapati mereka itu, yakni Yahudi itu, akan sifat Nabi Muhammad SAW ada dalam Taurat. Memang dalam kitab Taurat ada cerita tentang Nabi Muhammad akan mai sebagai Nabi akhir zaman. Tengok Muhammad mai semayang pula menghadap Baitul Maqdis. Mana nak tahu, dengan kerana tu Yahudi boleh seronok kepada agama Islam. Maka sembahyanglah Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis. Kemudian daripada hijrah Nabi SAW selama 6 ataupun 17 bulan. Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah. Bila sampai di Madinah, sembahyang menghadap Baitul Maqdis ni 16 bulan ataupun 17 bulan. Baitul Maqdis kita, tempat suci kita orang Islam ni apa dia? Nombor 1 Makkah, nombor 2 Madinah, nombor 3 Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Memang Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa ni ada dalam senarai tempat suci kita. Pasal apa? Pasal disebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya yang kita pernah baca, Nabi SAW pernah kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa.
Nabi kata kalau sekiranya hampa kerana nak pi berjalan, nak pi makan angin, hampa jadi susah. Kalau kerana nak pi makan angin kita sampai nak kena susah, Nabi kata tak apa susah kalau nak pi berjalan ke 3 tempat ni. Apa dia? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Untuk nak pi ke 3 tempat ni susah sikit tak apa, Nabi kata bagi sampai ke sana. Hari ni kalau tuan-tuan pi umrah saja berapa ribu lebih kurang? 6,000, 7,000 kata lebih kurang macam tu. Tambah sikit lagi dalam 2-3 ribu lagi tuan-tuan boleh pi turun di Jordan, boleh masuk ke Baitul Maqdis. Lepas itu boleh pi umrah, boleh pi Madinah, boleh pi Mekah. Kita pi 3 tempat yang menjadi tempat suci orang Islam. Bahkan dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Amr, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'i Baitul Maqdis sa'alallahu thalathan. Apabila Nabi Sulaiman siap membina Baitul Maqdis. Siapa yang membina Baitul Maqdis? Nabi Sulaiman alaihi salam. Bila dia siap bina Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman minta kepada Allah 3 benda. Yang pertama, Nabi Sulaiman minta kepada Allah hukman yusadifu hukmah. Minta Allah bagi dekat dia satu kuasa. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, Allah bagi dekat dia satu kuasa seumpama kuasa Allah. Dia minta. Nabi Sulaiman minta. Allah bagi dekat dia, Allah bagi Nabi Sulaiman menjadi satu Nabi yang Allah pinjamkan kepada dia kuasa. Dia bukan sahaja boleh kontrol manusia, dia bukan sahaja boleh kontrol jin, bahkan dia boleh kontrol ni angin, udara dan sebagainya. Allah bagi dekat Nabi Sulaiman kuasa tu. Allah pinjamkan kepada Nabi Sulaiman. Dia minta dan Allah bagi. Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Dia minta Allah bagi dekat dia satu kerajaan yang kerajaan itu tidak akan ada kepada mana-mana umat selepas dia. Dapat dah? Nabi Sulaiman dapat satu kerajaan yang cukup hebat. Sampai mana kerajaan yang ada pada masa tu, dia boleh perintahkan tunduk kepada dia. Kita dah baca cerita King Solomon and the Queen of Sheba. Kan? Cerita pasal Nabi Sulaiman dengan permaisuri Balqis. Dia boleh tundukkan kerajaan-kerajaan yang ada. Dia minta, Allah bagi. Nabi Sulaiman minta yang ketiga, dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang sampai ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis ni. Wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa salah fihi. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala mana-mana orang yang sampai ke Masjidil Aqsa ni semata-mata kerana nak semayang di dalam Masjidil Aqsa ni, bagi dekat depa ni apa dia? Illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia dibersihkan daripada dosa macam mana orang baru beranak daripada perut mak. Nabi Sulaiman minta, dia kata ni aku dah bina Baitul Maqdis ni, minta kepadamu ya Allah, siapa yang berpeluang mai kerana nak semayang di Masjidil Aqsa ni, minta bagi dekat mereka satu anugerah, diampunkan segala dosa, bersih dia macam budak baru beranak daripada perut mak. Yang tu Allah belum makbulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad kata apa? Aku mengharapkan wa arju an yakuna qad u'tiyat ats-tsalitsah. Aku mengharapkan, Nabi kata, permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga itu Allah akan makbulkan. Nabi Muhammad minta pula. Nabi Sulaiman minta, Nabi Muhammad minta pula supaya apa yang Nabi Sulaiman minta itu dimakbulkan. Siapa yang sampai di Masjidil Aqsa, semayang di sana, ampunkan dosa dia. Masalah kita hari ni apa dia? Ni nak cerita pasal kiblat daripada
Kaabah diubah ke Baitul Maqdis ni. Masalah kita hari ni apa dia? Baitul Maqdis itu menjadi satu tempat yang bertindih tuntutan. Bertindih di antara Islam dan Yahudi dan Kristian. Masing-masing nak ni, Baitul Maqdis ni, masing-masing nak, pasal masing-masing ada sejarah di situ. Orang Yahudi dan orang Kristian juga menganggap Baitul Maqdis ini sebagai tempat suci mereka. Saya hari itu direzekikan Allah sampai di sana, pergi tengok, memang betul. Yang kita duk nampak Masjidil Aqsa. Yang orang Yahudi, yang orang Kristian ni semua ni, mereka pun ada cerita besar mereka di sana. Apa dia? Cerita Nabi Isa di situ. Nabi Isa dilahirkan bersebelahan dengan Masjidil Aqsa. Sebelah. Dalam version orang Kristian, dia kata Nabi Isa dilahirkan di Baitul Laham. Tapi dalam versi kita orang Islam, Nabi Isa dilahirkan sebelah Masjidil Aqsa. Tempat lahir Nabi Isa, Kristian tentu mau. Masalah dia apa? Pasal di situ menjadi tempat wafatnya Maryam, mak Nabi Isa. Dia wafat di situ. Masalahnya apa? Pasal di situlah tempat wafatnya Imran yang kita duk baca dalam Quran, surah Ali Imran. Imran ni siapa dia? Imran ini adalah bapa kepada Maryam. Di situlah tempat wafatnya Hannah. Hannah ni siapa dia? Hannah ini adalah mak kepada Maryam. Di situlah tempat wafat Maryam, tempat wafat bapa dia Imran, tempat wafat mak dia Hannah. Semua di situ. Sudah tentu Kristian nak tempat tu. Yahudi dan Kristian juga mengiktiraf Nabi yang kita iktiraf. Nabi Daud alaihi salam. Orang Yahudi jadikan kubur Nabi Daud itu sebagai tempat ibadat dia. Dia panggil King David. Tapi di sana dia buat patung pula lagi. Dia buat patung satu orang yang berjanggut berjambang duk main apa nama tu? Violin ke apa dia panggil tu. Dia tulis dia itu King David. Bagi mereka Nabi Daud ini. Dia ni musician dia ni. Bagi mereka. Sehingga mereka patungkan dia. Mereka patungkan dia dengan duk main alat muzik. Ini King David, dia kata. Pertindihan dengan kita. Kita panggil Nabi Ibrahim, mereka panggil Abraham. Nabi bagi kita orang Islam, juga bagi mereka. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga, dia ada di sana cerita dia. Dia ada di Palestin. Bandar suci kedua bagi orang Yahudi selepas Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bandar suci nombor satu dia. Bandar suci dia yang kedua ialah Hebron. Hebron yang kita duk tengok dalam TV, pergolakan orang Islam Palestin duk kena bunuh ni di Hebron. Di Hebron itulah katanya kubur Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang Arab tidak panggil Hebron. Kalau kita pergi sana, kita sebut Hebron, orang Arab tak mau panggil. Bukan mereka tak tahu. Orang panggil Hebron, mereka tak panggil. Mereka panggil bandar itu Al-Khalil. Al-Khalil. Pasal apa? Pasal Ibrahim Al-Khalil. Maka orang Arab Palestin panggil tempat itu sebagai Al-Khalil. Bandar Al-Khalil. Di dunia, bandar itu dikenali sebagai Hebron. Dan dia menjadi tempat suci kedua selepas daripada Baitul Maqdis. Bertindih tempat tu. Kita panggil Nabi Allah Musa alaihi salam, mereka panggil Moses. Kita panggil Nabi Daud alaihi salam, mereka panggil David. Kita panggil Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka panggil Solomon. Kita panggil Nabi Yahya alaihi salam, mereka panggil itu tak sebut. Tadi bila saya duk sebut, pakai dua lawan nak sebut. Bila sebut main Nabi Yahya, semua bekas dengar. Dia panggil apa? Yahya ke apa? Kan? Kita panggil Nabi Yahya alaihi salam, dia panggil John the Baptist. Dia panggil. Maknanya Nabi-Nabi itu, kita panggil Isa alaihi salam, dia panggil Jesus. Jesus. Orang Melayu sebut Jesus. Jesus, dia panggil.
Nabi yang ada dalam cerita kita, dalam Quran kita, dalam hadis Nabi kita, ada dalam kitab mereka. Tak mungkin mereka akan lepas Baitul Maqdis kepada orang Islam. Tidak mungkin. Melainkan dengan peperangan dan mereka kalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk ke Baitul Maqdis zaman dia dulu. Dia mai daripada Madinah, dia mai ke Baitul Maqdis. Ni dekat dengan Jordan, dengan Syria ni. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bawa tentera pi masuk ke Baitul Maqdis ini. Umar masuk saja dalam kawasan Baitul Maqdis. Pada masa itu Baitul Maqdis diperintah oleh Kristian. Padri besar yang duk pegang kunci Baitul Maqdis ini, nama dia Sopronius. Nama tu. Dengar kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mai bawa pasukan tentera sampai di sempadan nak masuk. Padri besar dia ni, Sopronius ini, bawa kunci pi jumpa Sayyidina Umar dengan penuh hormat dan ta'zim. Serah kunci dekat Sayyidina Umar, terus mengaku surrender. Hebatnya Islam pada masa itu. Hebatnya Islam pada masa itu. Berbeza dengan Islam hari ini. Nak cerita ke pasal Paris punya cerita ni? Baca sendiri. Tapi nak habangnya apa? Segala benda tak elok, segala benda buruk, lempak kat Islam. Ini Islam jahat. Ini soal mereka pergi buat kartun menghina Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak timbul sama sekali. Cerita orang pergi marah mereka tu salah. Pasal apa jadi macam ni? Pasal Islam hari ini tidak seperti Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti Islam pada zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Islam yang gemilang pada masa itu sudah tidak ada pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Umar baru sampai, tak angkat senjata, tak perang lagi. Dia yang duk pegang kunci Baitul Maqdis ini, terkam pi dekat sempadan ni, jumpa Sayyidina Umar, bagi kunci dekat Sayyidina Umar dengan penuh ta'zim, dengan penuh membesarkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, terus menyatakan surrender, ikut Umar lah nak buat macam mana pun. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia dapat saja kunci tu, dia berlaku baik dengan semua Kristian yang ada di Baitul Maqdis pada masa itu, dan capai kata sepakat di antara Sayyidina Umar Al-Khattab dengan ni padri besar yang pada masa itu menguasai Baitul Maqdis ini, capai kata sepakat, kita jadikan kawasan ini kawasan Islam dan Kristian, dan kita jangan bagi Yahudi sekong pun duduk dalam kawasan ini. Sayyidina Umar setuju dan juga padri besar pun setuju untuk nak buat macam tu. Hari ini apa jadi? Hari ini Yahudi yang menguasai tempat tu. Kalau kita flashback balik tengok sejarah-sejarah dia, rupa-rupanya sejarah ni macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dapat saja kunci daripada padri ni, Sayyidina Umar tanya dua benda dekat dia. Sayyidina Umar kata, tunjukkan dekat aku di mana Masjidil Aqsa. Satu. Nak kena tunjuk. Pasal kita hari ni pun, kalau orang tanya Masjidil Aqsa hak mana, kita tunjuk kubah kuning tu. Punya celarunya kita. Itu bukan Masjidil Aqsa. Itu kubah Sakhrah. Kubah Sakhrah. Sakhrah ni maksud apa? Batu. Kubah yang di bawahnya ada batu yang Nabi pijak dan batu itu bergerak masa Isra dan Mi'raj. Itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bertentangan dengan kubah Sakhrah itu. Pada jarak berapa jauh, nampak di sana satu bangunan yang nampak usang, nampak buruk. Itulah Masjidil Aqsa. Dapat divert perhatian umat Islam satu dunia supaya menyangka kubah Sakhrah itu Masjidil Aqsa. Sebenarnya bukan. Itu kubah yang di bawahnya ada batu yang Nabi pijak. Masjidil Aqsa duk balik sana, kubah buruk usang, itu Masjidil Aqsa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila sampai, bila dia masuk, orang bagi saja kunci dekat dia, dia kata, tunjuk dekat aku di mana Masjidil Aqsa dan di mana kubah Sakhrah.
Padri ni bawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bawa api dan tunjuk di sinilah tempat dia yang dikatakan Masjidil Aqsa, dan di sinilah tempat dia yang dikatakan batu sakhrah yang Nabi pijak masa peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam buku sejarah cerita apa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila dia sampai di sana menangis dia. Pasal apa? Tapak Masjidil Aqsa menjadi tempat buang sampah dan tempat buang najis haiwan pada masa Sayyidina Umar sampai. Tempat tu sengaja dihina, dijadikan tempat buang sampah dan tempat dibuang segala najis-najis haiwan. Cuma kata tak ada apa, dia panggil tentera dia cuci, termasuk Umar sendiri, cuci tempat tu dengan tangan dia. Bila selesai dicuci, Umar mengimamkan sembahyang kepada sahabat-sahabat dia di Masjidil Aqsa itu. Benda ni jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda tu tinggal sejarah. Dan pada hari ini kita nak pi pun nak kena melepasi berbagai-bagai halangan nak boleh sampai ke sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah kemudiannya mai cerita Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya untuk nak membebaskan semula Masjidil Aqsa, dan akhirnya sekali lagi Aqsa jatuh ke tangan mereka. Inilah cerita kiblat yang pernah pada satu masa dulu menjadi kiblat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 6 ataupun 17 bulan. Sambung dia kata sebagai tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Kata dia anil Bara bin Azib qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah salla nahwa Baitul Maqdis 6 atau 17 syahra. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia tak kala mai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sembahyanglah Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nabi sampai di Madinah sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Yang ni selama 6 ataupun 17 bulan. Kerana nak mengambil hati orang-orang kafir Yahudi. Mudah-mudahan apabila mereka melihat orang Islam sembahyang menghadap Baitul Maqdis sama macam mereka menghadap di dalam sembahyang mereka, mudah-mudahan maulah mereka terima Islam. Itu tujuannya. Tujuan dia nak ambil hati. Begitu. Macam kita hari ni lah. Tuan baca berita kemarin di Sarawak, satu ceramah agama dibatalkan kerana diprotes oleh pihak mereka. Kita sendiri batalkan. Pasal apa? Pasal nak ambil hati mereka. Ambil hati ni adakah nak membawa makna ataupun tidak, tak tahu lagi. Kadang-kadang kita hilang segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tiba-tiba kata dia, tiada jua hati mereka itu mau jinak. 17 bulan Nabi bagi peluang semayang menghadap ke Baitul Maqdis. 17 bulan dengan harapan mereka boleh lembut hati. Tengok-tengok apa jadi? Tak lembut hati mereka ni. Dan 17 bulan itu Nabi mengharapkan mereka lembut hati, jinak hati dan mau menurut Islam. Tiba-tiba tidak begitu jadinya. Maka berpalinglah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kembali menghadap kepada Kaabah. 17 bulan Nabi bagi trial, tempoh tengok macam mana nak jadi. Tak jadi apa, mengarut saja. Nabi kata kalau macam tu lebih baiklah aku menghadap Kaabah, menghadap arah Masjidil Haram balik. Pasal depa ni memang tak boleh nak ambil hati. Kerana itulah kiblat asal yang menjadi kiblat nenek moyang Nabi, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi kata lebih baiklah kalau macam ni balik menghadap Masjidil Haram. Dan kata Qil, berpaling hati Nabi sallallahu alaihi wasallam suka nak menghadap Kaabah kerana orang-orang Yahudi telah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam depa berkata, cuba lihat Muhammad menyalahi ia akan agama kita, tetapi diikutnya kiblat kita. Depa berkata lagu tu. Nabi duk ingat nak ambil hati depa. Rupa-rupanya depa gelak balik ke Nabi.
Lepas tu cuba tengok Muhammad ni apa. Dia kata agama kita tak betul. Dia buat main agama baru Islam. Tengok. Dia kata kita tak betul, tapi dia semayang menghadap kiblat kita. Dia apa pikir tu? Nabi fikir kau lain. Nabi fikir kata kita buat macam ni, kod mereka boleh lembut hati, boleh okey dengan kita. Tengok mereka fikir kau lain. Mereka kata tengok Muhammad, dia kata agama kita tak betul, tapi dia semayang menghadap kiblat kita. Apa punya Muhammad? Mereka kata lagu tu. Benda tu dengar ke Nabi SAW. Sakit hati tak? Sakit hati. Tolak ansur kita tidak dihargai. Toleransi kita tidak dihargai. Lemah lembut dan apa yang kita tunjuk ni tidak dihargai. Macam tu jadi. Maka itulah makna kata Al-Bara' bin Azib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ia bahawa kembali menghadap ke Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Nabi kata no point kita tunjuk kita bertolak ansur dengan depa ni. Depa ni hati keras. Depa takkan terima apa yang kita tolak ansur ni. Depa tak akan hargai. Nabi kata cukup. Enough is enough. Full stop. Kita balik menghadap ke Kaabah. Dia ada masa. Bila dah sampai satu time, kita kata habis-habis. Puak ni memang tak boleh. Bubuh full stop. Kita balik ke perjuangan asal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu buku lain cerita apa? Bila turun mai perintah Allah, perintah Nabi kembali menghadap ke arah Kaabah. Yahudi ni buat isu pula yang tu. Mereka buat isu pula. Mereka kata apa? Mereka kata cuba tengok Muhammad. Dulu dia kata semayang kok ni. Ni dia kata semayang kok nu. Habis tu orang yang dulu semayang kok ni dan lah ni dah mati. Ibadat mereka kira macam mana? Dia pergi pusing kok tu pula dah. Nampak tuan-tuan? Ni yang kata manusia ni. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata A balik. Yang pentingnya apa? Dia tak mau ikut. Yang tu ya. Dia berbelit-belit, dia pun pusing-pusing, dia tak mau ikut kebenaran. Dia sentiasa come out dengan 1000 alasan. Bila balik kepada Kaabah, dia pun cakap balik dalam masyarakat mereka. Dia pun kata, apa Muhammad ni? Hari itu kata menghadap sini, hari ini dia kata menghadap sini. Habis orang yang dulu sembahyang menghadap Baitul Maqdis, dan hari ini mereka dah mati, ibadat mereka kira macam mana? Dan mereka mati itu kira macam mana? Dia cakap macam tu pula. Geng kepiah longgang dengar, jadi takut. Oh, betul juga. Awak Muhammad ni buat kalang kabut macam ni. Nampak tuan-tuan? Begitu mudah sekali nak memperdayakan orang. Mudah sekali. Baik, masalah dia kata kiblat yang diminta oleh Nabi SAW ubahkan. Kata Khazin di dalam tafsirnya, maka sabda Nabi SAW pada Jibril alaihissalam, sukalah aku wahai Jibril, kiranya Allah Ta'ala palingkan aku menghadap Kaabah di Mekah itu. Nabi ni bila dia damai tak syok. Dia main tak syok. Hari tu dia ingat menghadap Baitul Maqdis ni nak ambil hati Yahudi. Tengok-tengok habis. Puak ni tak boleh ambil hati. Mereka macam mereka juga. Nabi dah main tak syok. Bila dah main tak syok ni, macam mana Nabi nak mengadu dekat Allah. Dulu Nabi yang minta. Nabi mengadu kepada Jibril. Nabi kata kepada Jibril, dia kata, wahai Jibril, dia kata, kalaulah Allah boleh ubah balik kiblat kepada Kaabah di Makkah, alangkah baiknya. Nabi mengadu kepada Jibril. Maka sukalah aku wahai Jibril, kiranya Allah Ta'ala palingkan aku menghadap ke Ka'batullah di Makkah itu. Kerana ialah kiblat yang bapa aku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dulu. Maka jawab Jibril alaihissalam, adalah aku itu hanya manusia dan hanyalah aku ni hamba seumpamamu juga. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, nak suruh aku pergi cakap dengan Tuhan ke? Aku ni tak ada apalah, aku pun macam hang juga. Dia kata, hamba Allah aja. Dia kata. Dan engkau adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Itu dia tuan-tuan. Yang kata kemuliaan Nabi Muhammad SAW ni, sampai Jibril kata macam tu kepada Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, hang nak suruh aku pergi bercakap benda ni dekat Tuhan, aku ni siapa? Engkau tu lagi mulia di sisi Allah. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, maka mintalah engkau kepada Tuhan engkau, kerana engkau itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala martabat tinggi.
Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, engkau mulia di sisi Allah, martabat engkau tinggi di sisi Allah, engkau minta kepada Allah. Kemudian naik Jibril ke langit. Dan jadilah Nabi SAW berulang alik memandang ke langit. Lepas dah Nabi mengadu kat Jibril, Jibril kata Muhammad minta sendiri dekat Tuhan. Jibril terbang naik, Nabi duk tengok naik ke langit, mengharapkan Jibril turun membawa wahyu yang disukanya, yakni dalam hal ubah kiblat itu. Yang Nabi duk tengok ke langit ni apa dia? Duk mengharapkan Jibril mai bawa berita baik. Mai abang kata, okey Muhammad, Tuhan perkenankan menghadap ke Baitullahil Haram. Duk tunggu yang tu yang duk tengok naik ke langit. Dan kata setengah ulama adalah suka Nabi SAW sembahyang menghadap ke Kaabah itu ialah cita-citanya yang sangat-sangat jauh. Nabi memang nak sangat kiblat ni balik kepada Kaabah, sehinggalah rindunya itu membawa akan dia berulang alik memandang ke langit, kerana terlampau duk harap ni, duk tengok ke langit, duk tunggu Jibril mai. Macam ibu bapa hari ni, bila dah jadi tua, duduk depan pintu rumah, duduk tengok jalan, kok anak nak balik mai. Dia macam tu. Pasal apa? Pasal hati tu. Hati orang tua yang kesunyian ni. Satu masa dulu dia bela 7 orang anak. Ayuh rendah dalam rumah ni. Hari ni 7 anak keluar pergi, duduk masing-masing. Duduk Kuala Lumpur 3 orang, pergi duduk di Johor seorang, pergi duduk di Pahang seorang. Duduk depan pintu, duduk tengok jalan, siapa nak balik mai hari ni. Duduk tunggu tengok. Bulan puasa dah setengah bulan dah, tak ada siapa balik mai buka puasa dengan dia. Tunggu tu penuh harapan, mengharap anak balik. Macam itulah Nabi duk langut tengok ke langit, penuh harapan, mengharap Jibril mai bawa wahyu, perintah supaya kiblat balik menghadap ke Kaabah di Makkah. Maka Nabi berulang alik memandang langit, mengharapkan turun wahyu pada barang yang disukainya itu. Maka tiadalah pula barang yang di dalam hatinya itu terbit di mulut nak minta kepada Allah. Itu dia yang kata Nabi Muhammad ni, adab dia dengan Tuhan ni Masya Allah. Dia nak sebut di mulut dia ni, nak minta di mulut dia, minta ya Allah, alihlah kiblat ni daripada Baitul Maqdis ke Mekah ni. Nak minta tu tak terbit di mulut. Pasal apa? Besarnya Allah dalam hati Nabi SAW. Nak minta tak terbit. Besarnya Allah dalam hati Nabi ni, sampai nak sebut tu tak terbit di mulut. Bahkan dipulangkannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan kerinduan itu. Serah dekat Tuhan. Mudah-mudahan Allah Taala tunaikan hajat hati dia. Dalam hal yang demikian itu, turunlah wahyu sebagaimana kata Al-Bara. Turunlah wahyu fa anzalallah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat tu. Maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya yang maknanya kira-kira begini, sesungguhnya kami lihat ulang alik wajah engkau memandang ke langit. Tuhan sebut benda tu dalam Quran. Tu dalam ayat Tuhan kata qad nara, sesungguhnya kami lihat taqalluba wajhika fis sama, duk ulang alik muka engkau, duk tengok ke langit. Tuhan sebut benda tu dalam Quran. Wahai Muhammad, kami tengok engkau berulang alik duk tengok ke langit. Kami tahu harapan engkau tinggi menggunung, menanti akan turunnya wahyu, dan rindukan perintah untuk nak menghadap ke Ka'batullahil Haram. Maka kami palingkan akan dikau akan kiblat yang engkau suka akan dia. Tuhan kata, Muhammad, kami tahu hati hang, maka kami bagi apa yang engkau mau. Turun ayat ni, maka serentak dengan itu kiblat daripada duk menghadap Baitul Maqdis beralih menghadap ke Kaabah. Berapa degree? 180 degrees. 180 darjah. Maksudnya apa? Daripada kok ni pergi kok ni. Beralih 180 darjah.
maka berpalinglah akan mukamu ke pihak Masjidil Haram dengan membetuli akan Ka'batullah itu. Turun ayat tu, maka kiblat balik menghadap ke Kaabah. Masalah berhadap Nabi SAW kepada kiblat. Kata Al-Bara' bin Azib, fawujjiha nahwal Ka'bah wa kana yuhibbu dhalik. Maka beradaklah Nabi SAW ke Kaabah, menjunjung suruh Tuhan itu, dan adalah Nabi SAW suka akan dia menghadap ke Kaabah itu. Kata ulama, dengan ayat yang tersebut itu, maka jadilah berkekalan wajib sembahyang menghadap Kaabah sampai hari kiamat, dan tiada sah sembahyang melainkan menghadap kepadanya. Itu dia. Dan turunnya ayat tu daripada zaman tu sampai kita lah, sampai kiamat, sembahyang kena menghadap Kaabah. Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Sembahyang sunat diberi kelonggaran dalam keadaan yang susah. Dan naik kapal terbang daripada Jeddah nak balik ke Malaysia. Kaabah duduk belah mana? Belakang. Pasal kita meninggalkan Jaziratul Arab, kita meninggalkan Arab Saudi, kita meninggalkan Kaabah duduk dalam belakang kita. Kita duduk balik nak semayang subuh atas kapal terbang. Nak semayang macam mana? Boleh tak boleh kita menghadap ke depan? Boleh tak boleh? Tak boleh, kata sebagian ulama. Mesti kena menghadap Kaabah juga. Pasal apa? Pasal ayat yang kita duk baca ni. Ayat ni dia apply kepada sembahyang fardu. Kok mana pun masa takbiratul ihram kena cari juga Kaabah. Kecuali kita ada skrin atas kapal terbang tu, dia tunjuk flight kita duk corner ke duk apa, kita ada peta di situ. Kita tengok kalau pada ketika kapal terbang duk lap tu, Saudi jadi duk belah kiri kita. Jadi kita boleh duduk atas seat kapal terbang tu, kalih ke kiri sikit, Allahu Akbar, semayang. Pasal apa? Kaabah berdasarkan peta yang dia duk tunjuk tu duk ada belah kiri. Tapi kalau peta tu menunjukkan Mekah duk ada belah belakang, kena beralih menghadap belakang. Allahu Akbar. Kalau orang Arab dia tak ada kisahnya, lorong orang duk hantar ayam, apa lorong orang duk berjalan tu, apa pakai semayang tentulah. Orang Melayu tak boleh, pantang. Orang Melayu nak semayang, nak kena masjid, nak kena surau, itu pun di rumah. Tempat lain ni tak boleh. Sanggup tak semayang? Sanggup tak semayang daripada semayang tempat yang selain masjid dan surau ni. Bila kita kita mendarat dekat mana-mana negeri, apa semua kan, pi negeri orang putih misalnya, kita turun-turun waktu semayang. Lu cari surau ni, lu cari surau, cerah tu, tak semayang. Pasal surau tak ada, ayuan. Surau tak ada. So tak ada semayang tang tu lah. Apa masalah tu, tempat duk tunggu nak ambil luggage. Beg kita duk pusing nak main tu, tang tu lah, tengok macam mana. Lah ni macam-macam, kompas ada, handphone kita pun boleh cari kiblat. Kita set kita punya location duk datang mana, dia yang tunjuk kiblat. Okey, kiblat kau ni. Allahu Akbar, semayang. Kita hanya nak buat pelik tu, orang duk tengok kita. Nah, semayang ni pantang cukup banyak. Tak boleh. Ni surau mana surau? Apa ni, negeri orang putih ni, depa ni, mari kita duk buat bagi tempat semayang ada mat cerah tak semayang. Kan? Walhal semayanglah tempat mana pun. Ayat semayang ada, janji ayat semayang ada. Semayang satu botol mineral pun boleh ada. Api tu ambil hak rukun-rukun aja. Basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki sikit-sikit. Allahu Akbar. Pergi selesai 2 rakaat subuh. Lega lepas tu. Lepas tu baik nak main lambat kan, nak main awal ke apa pun, kita dah semayang dah. Raplah dah tak ada lah. Lagi tak semayang ni tuan-tuan, dia jadi satu raplah kat kita ni. Lagi duk fikir ni nak semayang tang mana ni, duk fikir semayang tang mana ni, raplah. Dalam pada raplah tu tak semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini tajuk ni bila kita baca bukan setakat nak tahu alih kiblat saja, nak tahu kata pentingnya sembahyang itu dan pentingnya mencari arah kiblat. Kalau sampai tak boleh cari, handphone kita tengok-tengok jam macam mana, kata tak boleh nak tahu arah kiblat, zan hati kita. Zan, tengok kok mana nampak macam lagu nak cerah belah ni nak subuh ni. Nampak macam matahari nak terbit kot ni. Ngadap kot tu. Hati kita zan. 80% kita yakin kok belah ni. Allahu Akbar, semayang. Dah lepas kita semayang, tengok-tengok terbit kot ni. Ni habis yang cerah tadi apa dia? Tak apa, pergi duduk pasang spotlight apa atau belah tu, kita menghadap kot tu.
cerah-cerah betul kot ni rupanya. Allah, sembahyang tadi kira macam mana? Sah. Sah. Apabila yakin kiblat itu salah selepas dah habis waktu, sembahyang itu sah. Kalau waktu duk ada lagi, waktu duk ada apa dah cerah habis waktu pula. Tak waktu ada mai ikut mana pula. Kan? Sembahyang itu sudah sah. Kena ulang tak sembahyang tu? Tak payah ulang. Sembahyang itu sudah sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia kata apa? Maka bila turun ayat tu, maka Nabi SAW pun sembahyang menghadap ke arah kiblat yang turun ayat tadi, balik kepada Baitullahil Haram. Kata Al-Bara, dia kata, fa shalla rajul ma'ahu al-'asr. Ini satu riwayat. Satu riwayat kata apa? Maka sembahyanglah seorang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW bersama dengan Nabi akan sembahyang asar. Dia ada 3 riwayat. Cerita tentang berubah kiblat tengah duduk sembahyang ni ada 3 riwayat. Satu riwayat kata sembahyang itu ialah sembahyang asar. Ada satu riwayat lagi kata sembahyang itu adalah sembahyang zuhur. Ada satu riwayat lagi kata sembahyang itu ialah sembahyang subuh. Tiga-tiga hadis. Tiga-tiga hadis. Satu kata Nabi tengah duduk sembahyang dan sembahyang itu asar. Satu riwayat kata orang tengah duduk sembahyang, dia tak abang Nabi sembahyang. Orang tengah duduk sembahyang, tiba-tiba ada satu orang main bagi tahu, kiblat dah ubah dah. Sembahyang itu ialah sembahyang zuhur. Ada satu riwayat kata orang tengah duduk sembahyang, orang main abang, kiblat dah halih dah. Tapi sembahyang itu adalah sembahyang subuh. Ketiga-tiga riwayat ini sahih. Maka ulama Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia kata apa? Dia kata setelah diteliti ketiga-tiga nas ini, setelah diteliti ketiga-tiga nas ini, dia kata salat yang Nabi salat dan turun ayat suruh ubah kiblat ini ialah salat zuhur, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dan ketika itu Nabi sembahyang di kampung Bani Salamah, dia kata Nabi duduk sembahyang di situ dan sembahyang itu adalah sembahyang zuhur. Lepas dah habis Nabi sembahyang, sahabat yang sembahyang sama dengan Nabi ni keluar nak pergi bagi tahu dekat orang. Dia sampai di Masjid Nabawi. Bila dia sampai di Masjid Nabawi, sampai di sana orang tengah sembahyang asar. Itu hadis tu. Orang tengah sembahyang asar, dia bagi tahu, orang tengah duduk sembahyang, dia bagi tahu, dia kata kiblat, ayat Quran dah turun, kiblat dah beralih ke Masjidil Haram. Orang yang duduk sembahyang asar di Masjid Nabawi beralih 180 darjah menghadap ke Masjidil Haram. Keesokan paginya sembahyang subuh, hadis tentang sembahyang subuh ubah kiblat ini berlaku di Masjid Quba, kata Ibnu Hajar. Berlaku di Masjid Quba. Tengah puak Masjid Quba duduk sembahyang subuh, seorang pergi abang, ni kiblat dah ubah ke Masjidil Haram. Di Masjid Quba berlaku tengah sembahyang semacam menyakona menghadap ke arah Masjidil Haram. Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia mentaufikkan hadis ini. Dia simpulkan hadis yang tiga-tiga tadi, macam tu cerita dia. Ayat turun kepada Nabi sewaktu sembahyang zuhur. Orang lain duduk sembahyang di Masjid Nabawi diberitahu sewaktu sembahyang asar, dan orang lain sembahyang di Masjid Quba diberitahu sewaktu sembahyang subuh. Itu mai 3 hadis menceritakan tentang sembahyang yang berbeza-beza. Diselesaikan benda tu macam tu. Dan kata Al-Bara, fa shalla rajul ma'ahu al-'as. Maka sembahyang seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW sama dengan Nabi sembahyang asar pada mula-mula turun ayat itu. Dan satu riwayat kata wa annahu shalla awwala sallaha salatal asri wa shalla ma'ahu qaum. Satu riwayat kata yang sembahyang bersama dengan Nabi bukan seorang tapi sekumpulan orang. Dan bahawasanya telah sembahyang Nabi pada mula-mula sembahyang, yang disembahyangkannya itu ialah sembahyang asar. Ini satu pendapat. Dan telah sembahyang sertanya satu kaum. Masalah kiblat berubah-ubah. Yakni mula-mula kiblat muslimin itu ialah Kaabah. Kemudian daripada berpindah Nabi SAW, maka kiblat itu ubah ke Baitul Maqdis. Kemudian daripada 16 ataupun 17 bulan telah berpindah pula kiblat itu kembali kepada Kaabah.
sehinggalah tetap hukum sampai hari kiamat sebagaimana keterangan di dalam masalah yang tersebut itu. Ada orang tanya, kata ustaz, katalah esok ni dia pergi jadi macam mana ke, perang ke apa ke, katalah Amerika masuk dan mereka tawan Arab Saudi, katalah Amerika congkeh Kaabah seketul itu, dia bawa pergi ke Washington. Kita pada masa tu sembahyang nak menghadap mana ustaz? Orang tanya. Kemungkinan tak tuan-tuan? Saudi ditawan? Ada kemungkinan tak? Ada. Jaminan Mekah Madinah ni tak boleh masuk ni apa dia? Dajjal aja. Kecuali lah tuan-tuan kata mereka tu Dajjal. Yang hadis kata tak boleh masuk ke Mekah Madinah ni ialah Dajjal. Lain daripada Dajjal tak disebut. Kuasa besar pada masa itu tak tahu siapa. Mungkin Amerika, mungkin Soviet Union, Rusia, mungkin China, mungkin segala kemungkinan ada. Katalah satu hari Arab Saudi ditawan dan mereka saja nak buat pedajai orang Islam. Oh, hampa duk semayang menghadap benda ni ya. Mereka angkat, mereka pindah buat pergi ke Guangzhou misalnya. Kita pada waktu tu semayang nak menghadap mana? Itu persoalannya. Jawab dia apa? Ke Masjidil Haram. Bukti dia apa? Kita bukan sembah Kaabah. Kan dalam Quran kata Rabb hadzal bait. Dalam surah apa tu? Inna a'tainaka apa? Fassalli li rabbika bukan ya? Surah apa? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kamu sembah Tuhan rumah ini. Kita bukan sembah ketua Kaabah tu, kita sembah Allah. Allah Tuhan Kaabah itu. Kalau ditakdirkan orang pindah Kaabah tu pergi ke mana pun, kita menghadap ke arah yang Tuhan Kaabah suruh kita menghadap. Itu jawapan dia. Jangan dua pening pula. Tapi boleh jadi lah. Duk fikir boleh jadi ke tak boleh jadi. Jadi tak jadi itu tak penting. Yang pentingnya kalau jadi pun, itu cerita hukum dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. Kata dia, maka kemudian keluar laki-laki yang semayang dengan Nabi tadi pi melalui atas satu kaum daripada orang Ansar yang ada bekerja mereka itu di satu lapangan tempat yang bernama sekarang Masjid Al-Qiblatain. Ini satu riwayat kata. Di dalam negeri Madinah itu juga. Padahal mereka itu tengah rokok di dalam sembahyang asar dan menghadap menghala ke kiblat Baitul Maqdis. Apabila dilihat oleh orang yang tadi sembahyang dengan Nabi tadi, lalu berkata ia naik saksi bahawasanya telah sembahyang ia bersama dengan Nabi SAW maka sembahyang asar menghadap ke arah Ka'batullahil Haram. Oh, dia kata ni, aku baru sudah sembahyang dengan Nabi, kami sembahyang menghadap ke Kaabah, Ka'batullahil Haram. Habis dah, tak boleh dah menghadap ke Baitul Maqdis. Perintah sudah turun, ubah balik ke Kaabah. Maka inilah aku bagitahu kepada sekalian kamu bahawa sesungguhnya telah dihadapkan dia, yakni Nabi SAW maka sembahyang asar kiblatnya tadi kepada Kaabah. Maka hendaklah kamu semua beradab sembahyang ke sana. Dia ni pergi bagitahu. Pusing balik dia kata. Tadi dah turun perintah Tuhan menghadap Kaabah. Kerana kiblat itu telah pun berubah. Qala fanharafu wa hum ruku'. Maka kata Al-Bara' bin Azib, bila didengar oleh kaum Ansar yang tengah sembahyang itu, maka berpaling mereka itu menghadap sembahyang ke Kaabah padahal mereka itu rukuk. Lagu mana tak tahu. Tengah duk rukuk, macam yang pusing lagu tu. Dia tengah duk rukuk, dia kata adalah hadis ni lagu tu. Kan bila main perintah ni dia boleh tangguh tak? Tak boleh, dia kena buat dandan. Perintah sudah turun, maknanya sembahyang menghadap ke sini sudah tidak valid lagi. Immediately kena ubah.
So dia kata dalam hadis ni kata depa ni ubah dalam keadaan depa tengah rokok. Jadi dia macam yang katak tu lagu duk pusing lagu tu. Kan? Jangan pula lagi orang pergi duk tanya pula, ustaz, ada iktidal lah dulu barulah pusing. Apa ada pusing masa rokok? Yang tu saya tak boleh jawab. Hadis cerita kata depa pada masa tu buat macam tu. Kan dia dalam bab ni, perintah ni dia kena buat macam kita lah. Kita main-main orang tengah duk semayang. Orang tengah duk semayang. Dan orang duk semayang ni tengah duduk dalam tahiyat awal. Misalnya semayang maghrib, orang tengah duduk tahiyat awal. Mana lebih afdal? Kita tunggu sampai mereka habis tahiyat awal bangkit berdiri, baru kita takbir ikut, ataupun kita immediately takbir dan duduk tahiyat awal. Mana lebih afdal? Immediately. Tapi banyak orang dia tunggu dah duduk apa tunggu pasal dia bangkit. Ang duduk pun bukan dapat rakaat, dia tadi buat cakap pandai. Buat cakap pandai. Dia relax lah brother, dia depa sekali dia bangkit, relax lah mama. Dia buat relax. Islam suruh apa? Immediately. Pasal apa? Pasal kita nak mati, dia tak ada tangguh walau 1 second. Tak tangguh. Jadi sebaik-baiknya apa? Segera dalam buat kebaikan. Semayang ni kebaikan. Segera. Main-main dalam keadaan apa mereka duduk, masa tu kita join. Takbir Allahu Akbar, terus rokok. Takbir Allahu Akbar, terus sujud. Takbir Allahu Akbar, terus duduk tahiyat awal. Itu yang afdalnya. Begitu. Baik. Kemudian dia kata apa? Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan dengan hadis itu berkata ulama, tiada wajib berubah kepada hukum baru, melainkan kemudian daripada telah sampai hukum itu dengan cukup kenyataan akan berubahnya. Sebagian ulama dia kata apa? Kalau semata-mata satu orang main duk riau, habang kata kiblat dah tukang, nanti dulu kita perhabis dulu semayang tu, lepas tu baru kita cek betul. Betul tak betul benda hampa habang ni. Bila pasti kata betul, baru kita ubah. Itu pendapat sebahagian ulama. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk masalah awal hari datang Nabi SAW berpindah ke Madinah. Tajuk yang akan datang ni ialah tajuk tentang hijrah Nabi. Dia akan cerita dekat kita detail tentang hijrah Nabi ni. Kita umur kita pun dah 50 lebih dah. Kita duduk dengar orang cerita pasal hijrah ni. Macam-macam ceramah, macam-macam cara cerita pasal hijrah ni. Now kita nak tengok hadis cerita Nabi hijrah macam mana. Berapa hari Nabi ambil ni daripada Mekah nak main Madinah tu. Sampai di Madinah tu total berapa hari. Kita nak tahu detail dia. Dan Nabi hijrah tu daripada Mekah mai ke Madinah tu, Nabi terus masuk pergi ke Madinah ke, ataupun ada tempat-tempat Nabi transit ke? Kita nak tahu tentang benda tu. Dan kita nak tahu apabila Nabi sampai di Quba. Quba. Apa Nabi buat di Quba tu? Bila Nabi sampai saja di Quba, apa benda nombor 1 Nabi buat di Quba? Kita nak tahu. Kemudian pula kita nak cerita tentang istimewa yang kata Masjid Quba ni. Apa istimewa dia? Sehingga kan kita hari ni kalau pi sama ada haji ataupun umrah, boleh tak boleh kita saja tak mau pi Masjid Quba. Kita orang ada duit selalu duk pi umrah. Tiap-tiap tahun selang setahun duk pi umrah. Bila orang kata ni esok lepas subuh dalam pukul 7 semua jemaah tunggu di lobi. Sebab bas akan mai pukul 7, kita akan ziarah luar Madinah. Kita akan pergi Masjid Quba. Dia kata, aku dah pergi berapa kali dah Masjid Quba ni, aku tak mau pergi. Boleh tak boleh kata lagu tu. Masjid Quba ni. Dan kita akan tengok apa kata sahabat-sahabat Nabi tentang Masjid Quba. Apa sahabat-sahabat Nabi komen tentang Masjid Quba ni. Dan kita nak bagi tahu apa beza di antara Masjid Qiblatain yang menjadi tempat berubah kiblat dengan Masjid Quba. Apa beza dia? Kita nak tengok. Dan kita juga nak bagi tahu apabila Nabi sampai di Quba, Nabi sampai tu Nabi singgah rumah siapa? Tetapi kemudiannya Nabi bermalam di rumah siapa? Nabi sampai tu singgah, kalau kita hari ni kata singgah minum teh. Rumah siapa? Tapi tidur, Nabi tak tidur rumah kawan ni. Nabi pergi tidur rumah orang lain. Siapa dia orang lain tu?
Apa istimewa ni kawan yang Nabi pilih untuk dijadikan rumah Nabi nak tidur ni? Apa istimewa kawan ni? Apa istimewa kawan ni dengan bapa dia sekali? Ni sahabat yang Nabi jadikan rumah dia tempat Nabi bermalam dalam tempoh 4 hari Nabi duduk ada di Quba tu, sahabat yang bernama Sa'ad bin Khaythamah. Siapa dia ni? Tuan-tuan, ada sahabat-sahabat Nabi yang kita tak pernah dengar nama, tapi bila kita dengar cerita dia, Masya Allah, kita kata macam ni punya orang, nama kita tak pernah dengar, tapi punya hebat dia macam tu. Sa'ad bin Khaythamah. Tuan-tuan pernah dengar? Tak pernah dengar. Tu kata dia ni tak popular. Tapi hak tak popular ni, kita nanti bagi tahu cerita dia ni, tuan-tuan dengar-dengar, Masya Allah, macam ni punya hebat orang pun tak popular. Apa ada pada populariti ni? Apa ada pada populariti? Tak perlu popular pun. Tapi hebatnya Allah tahu. Ni Sa'ad bin Khaythamah. Siapa tak boleh sabar nak tunggu bulan depan, balik cari sendiri cerita dia ni. Sa'ad bin Khaythamah ni. Apa hebat ni? Sa'ad pun hebat, Khaythamah pun hebat. Dua-dua ni, bapa dengan anak ni, dua-dua hebat. Bergaduh ni, nak cerita juga, tak boleh, taruh bulan depan. Bapa dengan anak ni bergaduh pasal apa? Tu nak cerita tu, hebat mereka ni. Bergaduh mereka ni, bergaduh pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah pilih rumah mereka untuk Nabi tidur 4 hari. Nabi duduk ada di Quba. Tak masuk ke Madinah. Quba dengan Madinah berapa jauh tuan-tuan? Quba dengan Madinah lebih kurang 3 km. Tak jauh dah. Tapi Nabi saja stop tahun tu dulu. 4 hari duduk ada tahun tu. Penduduk Madinah betul ya Penduduk Madinah betul ya dapat tahu kata Nabi dah keluar daripada Mekah nak mai, daripada kira hari. Patut ni Nabi sampai hari ni. Apa jadi dengan penduduk Madinah ni? Semua tak duduk di rumah, duduk keluar, duduk di sempadan ni, duduk tunggu tengok, nak tunggu Nabi mai. Yang pi timbul tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ni cerita Nabi hijrah ni tuan-tuan, cukup dramatik. Cukup dramatik ni cerita Nabi hijrah ni, seperti mana yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis dia. Dan Nabi duduk di situ 4 hari di Quba tu, hari Jumaat Nabi buat keputusan, hari ni aku nak masuk ke Madinah betul ya hak tempat orang duk tunggu ni. Hari Jumaat Nabi nak keluar hari Jumaat, baru jalan sikit masuk waktu sembahyang Jumaat. Nabi sembahyang Jumaat di mana? Perintah jemaat ni masa Nabi di Mekah ke di Madinah? Di Mekah. Perintah turun ni, perintah suruh sembahyang jemaat ni masa di Mekah. Jadi bila Nabi hijrah, perintah sembahyang jemaat ada tak ada lagi? Dah ada dah. Nabi keluar daripada Quba nak pergi ke Madinah. Nabi keluar tu masuk waktu sembahyang jemaat. Nabi sembahyang jemaat. Tapak Nabi sembahyang jemaat itu dijadikan Masjid Al-Jumu'ah. Hari ni ada. Tuan-tuan pergi umrah, dia panti bawa, dia panti tunjuk. Selalu dia panti tak panti. Pasal apa? Perlu ligan masa. Nak balik Madinah, pasal nak sembahyang Zuhur di Madinah. So dia panti tak panti habang aja. Tapi dia habang dah. Tuan-tuan, tengok balik kiri. Yang ni Masjid Jumaat. Tuan-tuan balik tengok balik kanan. Tak ada nak cerita. Jadi bila tuan-tuan mai kuliah ni, tuan-tuan dengar cerita ni. Cerita Masjid Quba ni, cerita bagi kejap-kejap baca hadis dia, cerita sahabat-sahabat punya komen tentang Masjid Quba ni tuan-tuan. Bila tuan-tuan pergi umrah, bila sampai di Masjid Quba, hati tuan-tuan nanti jadi lain. Pasal kita tahu cerita tentang masjid ni. Kita tahu cerita macam mana sayang Nabi dengan masjid ni. Kita tahu cerita macam mana sahabat menganggap Masjid Quba ni macam mana. Tuan-tuan semayang di situ yang mata boleh keluar. Bila lalu Masjid Jumaat, tuan-tuan tangkap balik dalam kepala. Oh, tang ni cerita yang itu doa abang. Tang ni Masjid Jumaat. Lalu Masjid 7, dia kata tuan-tuan tengok di atas tu ada masjid, bilang 1, 2, 3, 7 masjid. Kita apa sampai banyak masjid ni. Sampai 7 buat kat atas bukit ni. Depa pun tak cerita kat kita. Masjid 7 tu apa? Masjid betul ke? Dah, dia adalah pos tentera semasa perang Khandaq. Pos tentera. Kecil depa panggil masjid.
Semuanya akan ada di dalam tajuk yang akan datang. Macam tu punya gazet kalau tak main memang karut betul. Macam tu punya gazet tu abang ni. InsyaAllah kita tengok sambungan dia, cerita tentang bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah ini. Kita akan tengok sambungannya insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا